Peguam Syafiee Abdullah telah diberhentikan oleh Najib Razak daripada mengendalikan rayuan tersebut dan perkara-perkara yang berbangkit berkaitan rayuan itu, dan digantikan dengan peguam baru. Persoalan yang tampil adalah apakah tujuan perkara ini dilakukan. Yang pertamanya, ada kemungkinan perkara ini iaitu penukaran peguam cara dilakukan adalah untuk memohon penangguhan kepada rayuan matan, rayuan substantif di Mahkamah Persekutuan, dan juga pendengaran permohonan yang masih tertunggak untuk menampilkan keterangan baru. Itu ada kemungkinan. Tapi ianya cuma akan menjadi jelas sekiranya peguam baru memajukan surat berkaitan perkara yang sama kepada Mahkamah Persekutuan. Now, jika ada permohonan penangguhan, dari segi perundangan, saya berpendapat ada alasan yang kukuh yang mendorong dan boleh mendorong kepada Mahkamah Persekutuan menolak permohonan penangguhan tersebut kerana dua sebab. Yang pertamanya, untuk tempoh yang begitu lama, lebih kurang 6 bulan yang lalu, Mahkamah telah pun menetapkan tarikh pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk bermula 15 Ogos, tidak lama lagi. Dan Mahkamah telah memaklumkan berulang kali bahawa tarikh itu akan diteruskan. Begitu juga permohonan untuk penampilan atau permohonan untuk kebenaran mengambil peguam diraja England telah ditetapkan untuk didengar lebih awal untuk membolehkan Mahkamah Tinggi membuat keputusan supaya tidak mengganggu jadual pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Jadi, atas rentetan peristiwa dan perkara-perkara yang telah dilalui oleh kesemua pihak, Mahkamah, pendakwa raya dan peguam terdahulu serta Najib Razak, saya percaya ada alasan kukuh untuk tidak membenarkan penangguhan di atas sebab penukaran peguam cara. Tapi alasan kedua kenapa itu tidak akan dibenarkan boleh didorong oleh kewujudan suatu prinsip atau kaedah berkaitan etika guaman, di mana di bawah kaedah-kaedah etika guaman yang diluluskan di bawah Akta Profesion Guaman, mana-mana peguam hendaklah bersedia untuk mengendalikan mana-mana kes apabila beliau dilantik sebagai peguam. Hatta Mahkamah Persekutuan mungkin akan bertanyakan kepada peguam baru, sekiranya mereka tidak bersedia, maka mereka tidak mungkin boleh mengambil alih kes tersebut. Tambahan pula, Mahkamah mungkin berpendapat bahawa jika pun Najib Razak ingin menukar peguam, beliau sepatutnya mengambil standby peguam yang ingin ditukar supaya cukup masa untuk peguam tersebut mengendalikan permohonan tersebut. Nah, itu adalah berkaitan dengan alasan pertama kemungkinan penukaran peguam cara dibuat. Alasan kedua yang saya percaya lebih penting adalah, selain daripada rayuan, terdapat satu permohonan yang masih belum didengar di Mahkamah Persekutuan, iaitu berkaitan dengan penampilan keterangan baru berhubung dengan konflik kepentingan Hakim Nazlan. Di dalam permohonan tersebut, saya percaya antara isu yang akan dihujahkan dan perlu dihujahkan dan perlu diyakinkan di mahkamah oleh Najib Razak adalah, adakah keterangan yang dikatakan keterangan baru itu telah wujud atau boleh wujud semasa proses perbicaraan Mahkamah Tinggi mahupun proses rayuan Mahkamah Rayuan. Jadi berpandukan kepada satu lagi prinsip etika guaman yang mengatakan sekiranya seseorang peguam itu berpotensi menjadi saksi dalam perkara yang dilantik untuk berhujah, makanya dia lebih molek, lebih sesuai, lebih beretika bahawa dia tidak mengendalikan permohonan itu. Justru saya percaya
tujuan utama lantikan peguam baru adalah lebih terdorong kepada kewujudan permohonan penampilan keterangan baru itu. Dan peguam baru ini akan menghujahkan perkara itu. Saya percaya itu adalah antara perkara yang perlu difahami berkaitan dengan kemungkinan penukaran peguam cara dari sudut kehakiman maupun perundangan.